Salam sejahtera semua. Hari ini saya akan berkongsi tentang kawalan dan pengurusan ulat bungkus, yaitu bagworm. Ulat bungkus adalah satu serangga pemakan daun yang biasa di ladang kelapa sawit. Menurut sebuah penerbitan, serangan ulat bungkus yang sederhana menyebabkan 10 sehingga 50% kerosakan daun dan boleh menyebabkan kehilangan hasil sebanyak 43% dalam masa 2 tahun ini. Menyedari kesannya, kawalan dan pengurusan ulat bungkus yang berkesan sangat penting. Oleh itu, pemantauan populasi ulat bungkus pada semua peringkat diperlukan sebagai langkah awal untuk memastikan perancangan tindakan kawalan yang betul di kawasan yang dilanda. Untuk melakukannya, kita perlu memahami biologi dan sifat-sifat ulat bungkus ini. Terdapat 3 spesies utama ulat bungkus yang merupakan perosak kelapa sawit, yaitu Medysa plana, Pteroma pendula, dan Mahasena corbeti. Spesies ini adalah spesies asli yang memakan tanaman tempatan tetapi telah menyesuaikan diri dengan kelapa sawit kita. Menurut sebuah artikel, Medysa plana dan Pteroma pendula paling biasa di semenanjung Malaysia, sementara Mahasena corbeti adalah spesies ulat bungkus utama di Timur Sabah. Secara ringkas, kitaran hidup Medysa plana adalah sekitar 93 sampai 97 hari. Tahap telur ambil masa 13 sehingga 15 hari, tahap lawa ambil masa 41 hingga 71 hari, pupa ambil 7 sehingga 21 hari, menjadi jantan dewasa ambil masa lebih kurang 1 sehingga 4 hari, dan bagi betina pula 5 sehingga 7 hari. Salung lawa adalah subsilinder, panjang 9 hingga 13 mm dengan bentuk cangkuk yang bersangkut pada daun. Inilah sifat-sifat ulat bungkus Medysa plana. Untuk Pteroma pendula, kitaran hidup adalah sehingga 48 sampai 50 hari, di mana peringkat telur 6 hingga 8 hari, lawa 25 hingga 35 hari, pupa 11 hingga 14 hari, dewasa 1 hingga 4 hari bagi jantan dan 5 hingga 15 hari untuk betina. Salung lawa berbentuk silinder, panjang 7 hingga 8 mm dengan permukaan licin dan benang berpanjang yang bersangkut pada daun seperti pendulum. Akhir sekali adalah Mahasena corbeti yang lebih besar dari segi ukuran dan mempunyai kitaran hidup yang lebih panjang, rata-rata sekitar 110 hingga 140 hari. Peringkat telur ambil masa 10 hingga 16 hari, lawa 60 hingga 95 hari, pupa 14 hingga 26 hari, dewasa 7 hingga 10 hari. Salung lawa spesies ini sangat besar berbanding dengan 2 spesies yang lain dan bentuknya berbentuk subsilinder, terdiri daripada luang sutera yang rapi ditutupi dengan kepingan daun, tangkai dan bahan lain secara tidak teratur. Pengawalan ulat bungkus yang berkesan hanya dapat dicapai jika kita memahami kitaran hidup serangga dan mengawalnya dengan jangka masa yang rentan. Untuk ini, kita boleh menggunakan maklumat mengenai kitaran hidup dan tingkah laku ataupun sifat-sifat perosak ini. Sebagai contoh, kawalan kimia harus dilakukan ketika ulat bungkus berada pada tahap lawa muda. Rawatan kimia tidak berkesan apabila ulat bungkus berada di peringkat pupa. Sudah tentu, sebelum kita memulakan lawatan kimia, banci atau tinjauan harus dilakukan untuk menilai sejauh mana kerosakan dan untuk mengukur tahap ulat bungkus. Sebagai contoh, jika bancian Anda menunjukkan bahawa semua ulat bungkus berada pada tahap pupa, maka lawatan mungkin tidak diperlukan. Lawatan kimia untuk kelapa sawit muda dapat dilakukan melalui penyemburan, manakala suntikan batang untuk sawit yang telah matang. Sebaiknya lakukan pemantauan pasca lawatan untuk memeriksa keberkesanan tindakan yang diambil dan untuk merancang tindakan lanjut yang diperlukan. Selain itu, kita boleh mempertimbangkan pendekatan pelaksanaan kawalan ulat bungkus secara bersepadu, yaitu dalam bahasa Inggeris Integrated Pest Management (IPM) dalam pengendalian ulat bungkus. IPM menggunakan faktor kawalan semula jadi untuk mengatur populasi perosak, penekanan pada penggunaan kaedah bukan kimia, sebagai contoh dengan menanam beberapa tanaman yang bermanfaat. Spesies ini adalah Cassia cubanensis, Antigonum leptopus, Thionera subulate. Pilihan lain adalah dengan menggunakan agen kawalan biologi seperti Bacillus thuringiensis. Baru-baru ini, Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)
mencipta sistem pengesan otomatik pertama di dunia bagi mengesan spesies ulat bungkus. Untuk pengesanan, sistem ini menggunakan kamera biasa dan algoritma DL yang dikembangkan sendiri, terdiri daripada pengesanan, gerakan dan analisis warna palsu untuk mengesan lawa hidup dan mati dan pupa Medusa plana, dan untuk mengira bilangan lawa hidup dan mati dan populasi pupae setiap pelepah pokok sawit. Ketepatan pengesanan ada sekitar 75-85% untuk semua kumpulan ulat bungkus. Sistem pengesan otomatik ini dapat membantu mengurangkan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan banji dari 4 hingga 2 orang per hektar, iaitu pengulangan sebanyak 50% serta penjimatan masa banji dari 20 minit ke 10 minit bagi setiap pelepah. Kesimpulannya, berdasarkan pemerhatian saya semasa lawatan ladang, kesalahan yang sering berlaku dalam pengurusan ulat bungkus ada seperti: pertama, gagal mengenali kerosakan pelosak, dan ini mengakibatkan masa yang lemah dalam mengendalikan pelosak. Kedua, tanpa pancian yang tepat, gagal mengenal pasti spesies tersebut, kitaran hidup mereka, dengan itu mengawal kekacauan. Ketiga, dos yang salah dalam kawalan kimia. Sekiranya Anda memerlukan nasihat profesional mengenai perkara ini, Anda boleh merujuk kepada organisasi yang disebutkan dalam pautan di nota podcast. Sekian sahaja sesi perkongsian hari ini. Terima kasih.